Baru ni saya pergi Langkawi. Korporat tu hantar balik ke airport. Kata ustaz, ini ada seorang Allah bagi kat ustaz 3,000 rezeki datang. Saya beritahu kat orang rumah, ini bukan milik kita ke semua. Kita kena bantu, kena tolong orang yang memerlukan pertolongan. Tambahan pula hujung tahun bulan 12 kan, awal tahun anak nak masuk sekolah, ramai yang memerlukan bantuan. Betul tak? Tak bimbang, tak apa, kita belanja. Tuhan ganti. Macam mana nak ganti? Kalau ada rezeki bulan 5 ni, saya akan pergi ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ustaz pergi dengan duit ustaz? Ada orang nak sponsor. Tengok Tuhan ganti. Tak ada susah. Saya dah 3 kali dah pergi Mekah. Ni mungkin kali keempat lah. Bulan 5. Siapa nak ikut saya boleh. 3 masjid dia akan pergi. Saya jadi mutawif. Dah 7,000 lebih kot, lebih kurang. Hari Ahad ni insya-Allah saya akan bertemu dengan orang tersebut. Kita akan tengoklah berapa harga dia. Kan? Sebab dia memang dia nak bawa saya sangat-sangat rezeki. Lepas tu kita rasa tak sayang, tak ada masalah. Kan? Ada seorang sponsor anak saya buat master. Telefon dia, sebelum ni dia sponsor masa ijazah. Jadi saya bagi tahu lah keputusan. Terima kasih banyak. Anak saya lulus cemerlang, ijazah kelas pertama Usuluddin. Oh bagus. Bagus ustaz, bagus. Atau apa cadangan anak ustaz? Anak saya ni dia nak sambung buat master. Suruh dia sambung. Tak boleh sambung saja, kena ada duit. Sebelum ni kan dia sponsor. Dia sponsor 5 sen. Setiap sen dia bagi 5,000. Okey, ustaz suruh dia kira berapa dia perlu untuk habiskan master dia. Anak saya kira lebih kurang 10,000. Telefon dia 10,000. Selang 3 hari dia masuk akaun saya 15,000. Kenapa lebih? Hal lebih untuk ustaz. La ilaha illallah. Ustaz yang tak buat master pun dapat ya. Tak, kita duk infak banyak dah untuk orang, Tuhan bagi balik. Kenapa kita tak yakin? Sebab tu saya duit tak banyak. Simpanan saya tak banyak. Tak sampai 100,000 tak ada. Memang tak ada pun. Walau ada selama 20 tahun lah. Kan? Tapi saya ada sebuah rumah kecil, sebuah kereta yang selalu bagi masalah. Kan? Tapi hutang tak ada. Cukup lah. Kan? Kita nak apa? Cuba tuan-tuan tengok muka saya. Tenang, relax, ada susah hati. Cuma terkilan-kilan tak ada makan malam ni. Nak pergi hilang ngantuk. Jadi infaklah tuan-tuan. Wal munfiqin. Yang keempatnya orang yang suka menafkahkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah. Yang kelima, wal mustakh. Baca tengok. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-mustaghfirin bil ashar. Kan? Betul. Dan yang kelimanya, orang yang memohon keampunan Allah di waktu sahur. Apa maksud waktu sahur? Sebelum masuk subuh, dia ada atas tika sejadah dah. Istighfar, minta ampun. Ini sifat-sifat orang bertakwa yang menyempurnakan ketakwaan. Kata Dr. Hamka, salah satu menafkahkan sebahagian harta benda. Cukup. Bakhil, jangan bakhil. Yang kedua, yang mencelakakan manusia wa hawan muttaba' bukan murtaba'. Yang dia ingat murtaba' lah. Hawa nafsu yang dituruti, ini bakal mencelakakan seseorang. Siapa yang tunduk kepada hawa nafsu pasti celaka kehidupan dia. Percayalah tuan-tuan. Hawa nafsu kadang-kadang hawa nafsu makan. Cuba tengok Tuan Imam, kalau kita makan berlebihan, binasa tak kita? Kan? Terlalu kenyang. Buka puasa, minum ais 3 jam. 3 jam minum ais. Masa rokok, air keluar ke lubang hidung. Aduh. Kan? Kita baca firman Allah. Di antaranya surah Al-Qasas surah ke-28 di pertengahan ayat 50.
Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapakah yang lebih sesat? Maknanya inilah yang paling sesat daripada orang-orang yang tunduk kepada hawa nafsunya. Apa saja keinginan hawa nafsunya, dia ikut, dia tunduk, dia turut, dengan tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugilah, celakalah golongan ini. Sebab itu hawa nafsu perlu dikekang, disekat, dibendung. Ayat yang kedua, kita baca hadis dululah tentang hawa nafsu. Dah ingat dah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Riwayat Imam Imam apa? Imam Ahmad dalam kitab hadis 40. Hadis 40 ada 42 hadis. Hadis yang saya baca ni hadis ke-41. Nabi bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang kamu. Mana tidak sempurna iman kita ni sehingga hawa nafsunya, hawa nafsu kita tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Kalau ada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masih tak suka nak ikut, tuan, bermakna belum sempurna keimanan kita. Orang yang iman tak sempurna tak akan boleh masuk syurga. Tak? Untuk menyokong cerita hawa nafsu, hadis, kalau tak salah Imam Ahmad lah kot. Imam Ahmad, hadis ke-41. Kedudukan hadis ni hadis hasan, bukan dhaif, hadis hasan, hadis baik. Ayat Quran. Dalam ayat yang saya nak baca ni, Allah cerita ada manusia yang bertuhankan kepada hawa nafsu. Itu dia. Siapa boleh jawab? Siapa jawab dengan tepat, tu imam pun boleh, ustaz pun boleh. Apa maksud bertuhankan hawa nafsu? Siapa jawab dengan tepat, RM1. 1 saat sekarang habis. Nampak macam ustaz nak boleh jawab, Dalil Quran Al-Jathiyah ayat 23. Cuba dengar. Lepas ni baru saya terang apa maksud bertuhankan hawa nafsu. Kadang-kadang kita bukan sedar ni, kemungkinan kita memiliki sifat-sifat ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin. Maka apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nampak? Dan Allah membiarkan ia di dalam kesesatan berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Allah tahu dah, dia ni, si Fulan ni, kerana dia bertuhankan hawa nafsu, hang panggil lah ustaz mana pun dia takkan terima. Panggil Syahril Long, dia terkeras sangat. Panggil ustaz ni, lembut sangat. Dia nak ada ustaz wasatiyah, sederhana, kan? Panggil lah ustaz mana, sebab Tuhan dia ialah hawa nafsu. Apa maksud bertuhankan hawa nafsu? Ingat sampai bila-bila. Ini dalam kitab tafsir Arab. Apa kitab? Tak ingat nama kitab tu. Taisir Ar-Rahman, Kalam Manan. Adalah ulama Arab Saudi. Maksud bertuhankan kepada hawa nafsu ialah apa-apa perintah Tuhan yang selaras dengan keinginan hawa nafsu kita, kita buat, kita amal, kita ikut. Tetapi kalau menyalahi kehendak hawa nafsu kita, kita tinggal, kita tak nak ikut. Ini cukup bahaya. Faham? Makna ketika itu kita bertuhankan hawa nafsu, dan Allah akan membiarkan kita di dalam kesesatan, tak dapat hidayah dah. Faham? Cuba kita dengar pula ayat di mana Nabi diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ikut kehendak orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Faham? Surah yang sama Al-Jathiyah ayat 18, sahabat. Tadi 23, ini 18.
thumma ja'alna ka'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Ni Allah tunjukkan Nabi. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas satu syariat, maka ikutlah syariat ini dan jangan kamu ikut hawa nafsu mereka-mereka yang tidak berilmu pengetahuan. Saya boleh relate, saya boleh kaitkan ayat ini dengan peristiwa puak-puak musyrik datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka nak minta jasa baik Nabi meminda undang-undang Islam. Kerana undang-undang Islam yang ada dalam Quran tidak sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Ni ayat dia 18. Kita boleh kaitkan dengan surah Yunus, surah ke-10 ayat 15. Tuan-tuan cari asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Sebahagian ulama menyatakan ayat ini diturunkan kerana orang-orang musyrik Mekah datang bertemu dengan Nabi. Ajaran kau ni bukan tak bagus-bagus, tapi semuanya haram. Dan kami tak boleh nak buat apa, kan? Toto tak boleh main, ekor tak boleh, kan? Arak tak boleh minum, berzina tak dibenarkan. Oh, susah lah macam ni. Apa macam Muhammad? Tukar sikit boleh? Kita dengar firman Allah. Ayat 15 surah ke-10. Sabar, jumpa lah. Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti biquran ghairi hadha aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Betul tak? Betul tak? Al-Hafiz semak tak apalah. Rupanya imam sini. Ingat imam Pakistan ke Afrika Selatan ke? Tuan-tuan tengok sendirilah terjemahan dia. Tak apalah saya terjemahlah. Dan apabila dibaca ayat-ayat kami yang terang, yang jelas, maka berkatalah orang-orang yang tidak yakin adanya hari pertemuan dengan kami. Bapak musyriknya, apa mereka kata? Mereka kata kepada Nabi, i'ti bi Quran ghairi hadha, bawakanlah kepada kami Quran yang lain daripada ini. Au badilhu, atau kamu tukarlah sikit. Janganlah semua haram, kan? Oh, susahlah kami. Allah bagi tahu kepada Nabi, katakanlah Muhammad, aku tidak berhak untuk meminda dari sisiku. Aku hanya sekadar mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku sahaja. Kenapa? Kerana aku takut sekiranya aku durhaka pada Allah akan azab yang besar pada hari akhirat nanti. Nabi tak berani pindah undang-undang Allah, peraturan Allah, kerana bimbang, takut dengan azab yang besar di hari akhirat. Ulama mutakhir hari ini tak bimbang. Dia tak takut dengan hukuman Tuhan, tapi dia lebih takut pada pemimpin. Sebab tu dia kipas pemimpin. Dia pun nak hidup senang, kan? Dia nak hidup senang, dia kipas pemimpin. Pagi tadi kita baca dah Pak Haji, contoh seorang ulama yang tunduk pada hawa nafsu kerana nak hidup mewah di dunia, akhirnya mati kafir. Al-A'raf 176. Hawa nafsu juga. Tuan-tuan ingatlah hujah hawa nafsu nak. Pertama saya bawa tadi Al-Qasas 50, kemudian diikuti dengan hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian Al-Jathiyah 23, Al-Jathiyah 18, kemudian Yunus ayat 15. Kan? Ini nak baca sebelum 176. Saya ingat lagi satu, surah ke-23 Al-Mu'minun. Ini kisah ulama yang tunduk kepada hawa nafsu pemimpin. Saya ingat ayat ni sampai hari ni kerana yang mentafsirkan ayat ni adalah Dr. Harundin di USM pada tahun 1998. Dia baca orang ramai. Saya kebetulan ada di Penang malam tu, ada kuliah bulanan. Dia buat selepas insya, dia baca lah ayat ni. Ayat 71
surah ke-23 Al-Mu'minun. Jangan keliru dengan Al-Mu'min tau. Al-Mu'min surah 40, Al-Mu'minun surah 23. Ada sahabat ayat 71. Ya, awak nafsu semua cerita ni. Walawit taba'al haq ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal ard wa man fihin. Itu ayat dia. Dr. Arundi baca, kita letak kat belakang. Nah, insyaAllah lepas pada Isyak saya ada kuliah yang kedua. Saya akan bagilah lebih kurang 5 minit sebelum saya ke tempat yang kedua. Terima kasih. Ribuan kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.